Assalamualaikum, salam sejahtera rakyat Malaysia yang ku cintai. Semalam Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, dia juga bos kepada Felkra, dia buat pengumuman baik. Keuntungan Felkra 191 million juta pada tahun 2024. Ini satu kejayaan yang besar yang katanya lahir daripada kejayaan 580 projek-projek kesemuanya. Jadi ini akan menguntungkan lebih kurang 80,000 peneroka Felkra, ya. Mereka akan dapat duit. Cuma satu perkara yang saya perhati dalam hal Felkra ni lah, dia rekod Felkra ni kadang-kadang baik, kadang-kadang teruk. Macamlah report kad sekolah saya dulu. Ada kadang-kadang cemerlang, ada kadang-kadang tak baik, mundur. Sebagai contoh lah, ya, tahun 2019, 2020, 2021 Felkra banyak rugi, ya? 73 juta rugi, 39 juta rugi tahun 2020. Dan pada tahun 2022 pun banyak dividen tidak dapat diedarkan kerana permasalahan itu dan ini. Tapi tahun lepas cemerlang sekali. Keuntungan, kata Timbalan Perdana Menteri, yang 154% lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi bila sebuah syarikat itu mendapat keuntungan besar yang mendadak, yang luar biasa, maka kita terpaksa bertanya, dari manakah hasil kita dapat keuntungan besar ini? Sudah tentunya bukan daripada operasi biasa, a natural business profit, ya. Kerana kita tahu 2-3 tahun sebelum itu Felkra tidak begitu berjaya, malah rugi. Jadi bila dia dapat untung besar begini, itu namanya extraordinary gain, ya, dalam accounting. Maknanya Felkra adalah tu dapat apa-apa duit daripada mana sumber yang besar yang boleh diagihkan kepada peneroka, ya. Tapi walau bagaimanapun bagus jugalah dia ada duit. Tapi yang ingin saya sarankan kepada Timbalan Perdana Menteri, Felkra ini menjaga kepentingan 120,000 peneroka, ya. Dan harapan mereka untuk mencapai matlamat 2,000 setahun pendapatan itu sukar. Kalau kerajaan tidak ada business plan dan cara mengendalikan Felkra itu secara sistematik, secara baik, mana nak dapat harapan rakyat itu untuk mendapat sekurang-kurangnya 1,800 atau 2,000 setahun pendapatan? Kalau tahun ini keuntungan besar itu kita hargai, tetapi jika tahun-tahun lepas ini kita rugi balik, maka tidak ada seimbangan, tidak ada konsistensi. Ini bukan cara Felkra dapat menguruskan dengan baik.
Seperti saya kata, 100,000 orang rakyat Melayu bergantung kepada Felcra. Dan tanah yang diterokai oleh mereka ini luas. Kebanyakannya tanah getah. 35,000 hektar getah. Dan getah-getah itu pun dah tua-tua yang amat berhormat. Tak ada keluar minyak lagi dah. Tak ada keluar no milk. Tak ada susu. Jadi apakah Felcra nak buat dengan tanah-tanah getah ini? Nasib baiklah sekarang ini harga kelapa sawit meningkat. Maka dapatlah kita bagi duit kepada orang ramai. Tapi jika Felcra bergantung kepada kelapa sawit saja, saya rasa tak cukup. Jadi usaha saya tahu, saya baca juga Felcra dah ada diversification, cuba buat itu dan ini, tak ada nak buat poultry farming, buat telur, buat itu dan ini bersama-sama syarikat lain. Itu bagus. Tapi saya tak nampak kejayaannya lagi. Yang saya nampaknya pendapatan daripada kelapa sawit dan sedikit sebanyak daripada getah. Pendapatan daripada tempat lain tu kurang. Ini very slow. Jadi saya harap Timbalan Perdana Menteri tumpukan the economic aspect of Felcra ni lebih, dengan lebihnya cari pengurusan yang lebih kuat, yang lebih tajam, cari usaha-usaha yang lebih memperluaskan peluang peneroka-peneroka kita mendapat income atau pendapatan yang kita sebut tadi. 2,000 a year sekurang-kurangnya, 2,000 setahun sekurang-kurangnya, bagilah dia orang selesa sedikit. Ini yang masalah kita ni, peneroka kita ni banyaknya Kedah, Kelantan, Terengganu. Ini tempat-tempat orang Melayu semua ni. Jadi kerajaan madani kena beri fokus tumpuan. Kita tak boleh nak harapkan DAP bagi tumpuan. Kita tak boleh nak harapkan PKR bagi tumpuan. Kita boleh harap je mungkin UMNO je lah, tolong kawasan-kawasan ini. Jadi balik pada Felcra ni. Felcra ni, kalau kita nak betul-betul revolutionize, kata orang putih lah, kita kena kembangkan yang lebih canggih lagi, dengan lebih berusaha. Kerana kalau untung Felcra ni, kerajaan pun untung dapat dividen. Ini kerajaan nak dapat dividen pun tak ada. Jadi saya sebut ini semua sebab saya faham tahun ini kita dapat profit yang begitu besar, 150% lebih daripada tahun lepas. Pada saya itu agak pelik jugalah. Tapi tak apalah. Saya kalau dapat setiap tahun profit 20% lebih baik daripada tahun lepas, itu pun dah bagus dah. Dah bagus dah. Jadi saya harap demi menjaga kepentingan peneroka 100,000 peneroka ini dan keluarga mereka, saya harap kerajaan persekutuan, kerajaan madani ini beri tumpuan lebih sikit kepada Felcra, kepada pengurusan Felcra, kepada projek Felcra, kepada reporting tu. Dia ada untung rugi tu. Kadang-kadang Felcra 4-5 tahun dahulu reporting pun tak ada. Kita tengok tak ada transparansi, tidak ada ketelusan, tata kelola yang kurang kelola. Jadi semua ini saya mengkritik ni bukan untuk apa, untuk kebaikan kita semua. Kita nak tengok pengurusan Felcra ini pengurusan yang first class, keuntungan yang besar, mengambil tindakan-tindakan terhadap getah-getah kita tu yang tak ada nilai tu. Macam mana nak buat? Inilah perkara-perkara yang saya rasa perlu Timbalan Perdana Menteri selepas Hari Raya ni panggil mesyuarat,
Panggil mesyuarat. Bukan mesyuarat UMNO je lah, panggil mesyuarat orang-orang yang pakar dalam agriculture. Macam mana nak hidupkan Felcra ini dengan lebih dengan lebih mantap. Saya nak guna bahasa baku susah sikit lah. Tapi maksud saya tuan-tuan faham lah ya. Kita nak Felcra ini berjaya. First class company di Malaysia ni. Kita nak lawan Gamuda tak boleh, kita nak lawan Eco World tak boleh, kita nak lawan semua Sunway, kita nak lawan syarikat-syarikat besar, kita nak lawan syarikat antarabangsa tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya syarikat Melayu untuk peneroka ni first class jugalah. Untungnya tiap-tiap tahun dan pengurusannya telus, reportnya biasa dikeluarkan, tak ada tenggelam timbul. Tak ada tenggelam itu hari ni, tenggelam besok timbul dari segi angka-angkanya ya. Sebab itulah saya menyeru Felcra mesti diperkukuhkan lagi, diperhebatkan lagi, supaya peneroka kita dapat keuntungan yang sewajarnya, yang dijanjikan oleh kerajaan kepada mereka. Terima kasih.